Lepas tu dalam proses pada malam ni kita adalah dalam proses relearn. Kita belajar balik. Kita anggap yang kita mungkin tak tahu apa. Sebab apa? Bila kita buat macam tu, apa yang akan berlaku adalah proses untuk kita nak menyerap info akan jadi lebih baik. Sebab apa? Sebab kita bersedia untuk kita nak buat revision gitu. Alright. Okay, so malam ni saya akan start dengan kita punya slides dulu. Sebab ikutkan ada dua benda lah saya akan tunjuk. Tapi sebelum tu nak tunjuk satu video ni. Ya. Okay, tak apa. Nanti bab masa masuk bab spring nanti saya akan share lah video tu. Okay. Okay. Alright. Mungkin kalau ada dalam ni NM kan, mungkin dah bosan kot, dah tengok slide ni banyak kali. Tapi kita akan refresh balik untuk ejen-ejen baru, please take note. Dan kalau boleh tolong ambil sehelai kertas ataupun buku dan korang tulis sikit apa benda yang mungkin info-info baru yang mungkin korang pelajari pada hari ini. Okay. Okay, kuku co-created with Napier S-Series. So kalau untuk pengetahuan anda yang baru masuk, kuku kita dah 4 bulan, dah masuk bulan yang keempat lah, kita keluarkan produk baru iaitu tilam kuku. Dan tilam kita ini adalah dibuat dengan kerjasama antara kuku dengan syarikat yang bernama Napier, LSK Napier. So kita punya tilam ni memang tilam yang special lah, bukan tilam yang baru, bukan tilam yang macam kita tak pernah ada pengalaman dalam industri tilam, tapi kita berkolaborasi dengan syarikat yang dah ada pengalaman mungkin belasan atau puluhan tahun dalam industri tilam. So ini membuatkan kita punya tilam ni antara tilam yang terbaik untuk masyarakat Malaysia membeli sekarang. Alright. Untuk pengetahuan kita semua, kuku kita ada 4 pillars kan, kita ada 4 rukun, 4 rukun kuku. Rukun yang pertama, tiang yang pertama adalah kita jual healthy appliances. Rukun yang kedua adalah kita jual produk Wonder Lab, dan ini kita tak jual lah sekarang ni. Ada organisasi yang berbeza yang menjual produk Wonder Lab. Yang ketiga kita ada Wonder Clean, dan yang keempat kita ada sekarang ni lah Healthy Home Living. Yang kita jual tilam kuku dan lain-lain lepas ni, kita berada dekat sini lah sekarang. Okay. So kita dah ada kita punya iklan berkenaan tilam ni. Dia dah ada dalam newspaper dan sekarang ni dah makin banyak lah dekat dalam berita dah cerita mengenai kita punya tilam yang baru. Bahkan dalam TV3 dan sebagainya pun kita dah ada coverage berkenaan dengan kuku, dengan tilam kuku. Dan apa yang lagi best adalah tilam kuku sekarang ni kita ada seorang duta yang tak asing lagi untuk bagi warga Malaysia, iaitu Datuk Siti. Datuk Siti adalah duta untuk kita punya tilam, dan saya boleh jangkakan lah ramai yang akan membeli tilam kuku ni disebabkan oleh diorang nampak Datuk Siti gunakan tilam ni. So ini adalah satu point yang best lah bila kita nak menjual tilam kuku, kita boleh cakap Datuk Siti pun pakai. Datuk Siti bukan calang-calang orang, dia bukan artis yang calang-calang, bukan artis yang buat gosip tak tentu pasal. Dia adalah seorang artis yang sangat kredibel lah, dan bila dia yang menjadi duta kita, so kita boleh expect bahawa kita punya produk tu insya-Allah boleh pergi dengan lebih jauh lah, lebih laju lagi insya-Allah. Okay, so perfect collaboration, kita bekerjasama antara company LSK dengan kuku menghasilkan tilam kuku. Yang mana tilam ni kita boleh beli, pelanggan-pelanggan kita dia boleh beli secara rental ataupun secara outright. Secara rental tu yang bayar bulan-bulan macam orang beli penapis air, yang mana dia orang bayar, contohlah ada yang beli King Top RM66 sekarang kan, dia bayar sebulan RM66. Tilam kuku pun pelanggan boleh beli dengan cara yang sama. So
benda ni memang best lah sebab dekat luar sana, kat market sana belum ada lagi company, ada company lain iaitu Kowe yang dah buat rental untuk tilam. Tapi kita pun antara company yang buat plan yang sama namun pada tempoh rental yang lebih singkat berbanding dengan syarikat lain. Alright. Kalau ada sebarang soalan korang boleh tulis dekat ruang komen Siti Hamsanah, betul, ramai yang tanya sebab Datuk Siti pakai. Itu yang kita boleh buktikan lah. Ramai yang pakai sebab Datuk Siti pakai kan. Kemudian tilam ni juga boleh dibeli secara cash. Saya sendiri dah berpengalaman dalam 2 bulan ataupun 2 bulan lebih gunakan tilam ni. Kejap lagi saya akan share juga pengalaman saya secara peribadi lepas 2 bulan saya guna. Sebab ada benda yang saya nak kena share lah dan penting. Okey, kenapa tilam? Kenapa kita sekarang ni kita jual tilam? Okey, cuba kita fikirkan balik kan. Dekat dalam dunia ni, dalam Malaysia ni kan, berapa ramai manusia yang tidur tanpa tilam? Dekat setiap rumah, hampir setiap rumah mesti akan ada tilam. Sebab kalau orang nak tidur, orang akan perlukan tilam. Jarang sekali kita dengar orang tidur atas tikar ataupun atas pelepah kurma ke ataupun atas lantai. Ada tapi jarang sekali benda tu berlaku. Memang jarang sekali benda tu berlaku. Kebanyakan rumah akan ada tilam. Kalau kita pergi hotel, benda pertama yang kita akan tengok ataupun kita akan pergi. Kita masuk dalam hotel, dalam bilik hotel, antara tempat pertama yang kita akan landing adalah tilam juga. So tilam ni adalah satu benda yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Walaupun kita nampak macam ni tak penting, tapi bayangkan setiap satu kita akan habiskan masa sekitar 8 jam untuk kita baring, untuk kita tidur ataupun kita berehat. So kita spend banyak masa tau untuk kita berada dekat kita punya tilam. So itu antara sebab sebenarnya produk ni adalah produk yang kita memang boleh jual betul-betul dekat platform Kuku ni. Alright. Kenapa tilam yang bagus ni penting? Kita pergi kepada kepentingan tilam yang elok. Tilam, importance of good mattress. So kita just go through je benda ni laju-laju, insyaAllah. Yang pertama sekali adalah good spinal alignment. So bila kita ada tilam yang bagus, kita punya tulang belakang, postur badan kita akan berada dalam postur yang betul. Apa kesan postur yang betul untuk tubuh badan kita? Ialah kita punya badan akan dapat support yang secukupnya supaya bila kita bangun pagi kita berada dalam keadaan yang lebih bertenaga, lebih selesa, lebih sedap, lebih bersedia untuk memulakan hari yang baru. Tapi bila kita punya alignment tak betul masa kita tengah tidur, kita bangun kita akan rasa macam penat, kita akan rasa macam tak bertenaga. Lebih-lebih lagi kalau orang yang ada masalah sakit, so bila dia tidur dengan postur yang tak betul, sakit dia tu akan berterusan. Bangun pagi pun dia akan rasa tersiksa. Okay. Yang kedua adalah untuk mengelakkan sakit. Sebab bila kita gunakan tilam yang tak betul, kita gunakan tilam yang tak sedap, kita gunakan tilam yang mungkin terlalu keras ataupun terlalu lembut, kadang-kadang disebabkan oleh benda tu, dia akan menyebabkan sakit dekat belakang kita. Sebenarnya asalnya badan kita okey, tapi tiba-tiba sakit disebabkan oleh tilam yang kita gunakan tu rupa-rupanya tak betul, tak bagus. So tilam yang bagus ni dia dapat menghalang kita daripada masalah sakit, sakit belakang, sakit bahu dan sebagainya. Kemudian untuk prevent snoring, untuk kita nak kurangkan masalah dengkuran. Sebab mungkin sekarang ni kita dengar ramai orang ada masalah berdengkur ketika tidur kan. Masalah berdengkur ketika tidur ni kebiasaannya dia berlaku disebabkan oleh postur badan juga. Postur tengkuk kita ni, kalau saya tengok dekat dalam video ataupun dalam artikel mana-mana kan, saya nampak macam saya ada perasan yang mana apa yang menyebabkan dengkuran ni, kedudukan leher kita ni tak betul. Dan bila kedudukan leher kita tak betul, bila kita bernafas masa tidur berbunyi. So apa yang lebih, kalau kita berdengkur tapi kita punya pasangan dan anak kita tak terkejut tak apa. Tapi masalah adalah bila kita tidur dalam keadaan kita berdengkur, pasangan kita, anak kita rasa terganggu dan sampai diorang terbangun daripada tidur disebabkan oleh dengkuran kita. So benda ni tak best. Tapi bila kita tidur dalam keadaan senyap, kurang dengkuran, so benda tu akan membuatkan
family kita pun akan tidur dalam keadaan lebih selesa. Kemudian dengan tilam yang bagus juga kita boleh bergerak-gerak dengan baik, dengan selesa lah, dengan tanpa kita perlu nak fikir lebih-lebih sangat. Sebab bila kita gunakan tilam yang menggunakan spring jenis yang dipanggil Bonnell spring lah dengan spring macam tu, bila kita bergerak, partner kat sebelah kita akan rasa kita pergerakan kita. Ada orang yang sensitif dengan pergerakan, bila dia terasa pergerakan sikit saja, dia akan rasa terganggu dan tak boleh tidur sepanjang malam. So kita tak nak benda ni berlaku. Bayangkanlah bila seorang suami tidur bergerak-gerak dan isteri jenis sensitif dengan pergerakan. So bangun daripada tidur, isteri akan rasa moody. Isteri akan rasa marah-marah. Lagi-lagi kalau isteri tu dia membesarkan anak sepanjang malam, malam susah nak tidur disebabkan kita bergerak. So benda tu dia akan menyebabkan masalah rumah tangga pula kan. Kalau kita nak kritikalkan masalah ni, boleh jadi masalah rumah tangga. Pagi-pagi isteri bangun mengamuk kan. So bila pakai tilam kuku, kita nak bergerak, isteri tak terasa sangat ataupun suami tak terasa sangat ataupun anak tak terasa sangat, dan itu menyebabkan kita bangun tidur dalam kita dan pasangan kita bangun tidur dalam keadaan lebih bertenaga. So bayangkanlah pasangan kita bila dia nak bergerak daripada tilam tu, disebabkan tilam kita terlalu lembut, anak kita pula merasa macam bergerak-gerak kan. Sebab ini pengalaman saya gunakan tilam jenis yang tak ada spring. Tilam ni tilam viral lah tapi tak ada spring. So bila tak ada spring, bila kita baring atas tilam tu, dia akan macam tenggelam tau, badan kita akan masuk ke dalam. So anak kita juga bila dia duduk sebelah kita, dia pun akan tenggelam, ikut tenggelam sekali. So bila kita nak bergerak, nak keluar daripada, maksudnya nak pergi, mungkin nak pergi toilet ke apa ke, anak akan terjaga. So benda tu tak berapa bagus lah. So bila kita gunakan tilam yang bagus, orang punya diri sendiri, pasangan dan anak-anak akan bangun dalam keadaan, akan bangun dengan lebih selesa. Kemudian mengurangkan stress level, mengurangkan tahap stres, sebab kita punya masa kebaikannya habis untuk tidur, senang kata 1/3 ataupun 8 jam sehari. So kita tidur yang secukupnya adalah sangat penting. Dan lebih penting lagi, bila kita tidur kita kena dapat kita kena dapat momen-momen, dipanggil momen deep sleep, tidur yang betul-betul nyenyak kan. So biasanya lah orang sekarang kalau kita perasan, kita pakai jam smartwatch kan, kita nak menilai sama ada tidur kita ni berkualiti ke tidak, kita akan tengok berapa lama kita tidur dengan fasa deep sleep tu. Sebab deep sleep tu yang yang betul-betul kita berehat lah pada malam tu kan. So bila kita gunakan tilam yang betul, kita akan mudah dapatkan tidur yang lebih nyenyak, lebih lena. Bangun pagi pun insya-Allah lebih senang. Dan yang terakhir adalah masalah alergi. Kita kena ada tilam yang bagus. Kalau kita, especially kalau anda ataupun anak-anak mungkin ada masalah, ada alergi. Mungkin disebabkan oleh ada dust mites kan, ada hama, ataupun mungkin ada pepijat, atau mungkin anak-anak anda ada masalah asma. So itu pun boleh jadi antara penyebab lah kenapa korang nak kena pilih untuk gunakan tilam yang lebih berkualiti. Especially bab hama ni, memang sebahagian orang dia tak boleh nak tolerate dengan hama. Tapi tilam kita ni, dia ada kelebihan yang mana dia anti kepada hama ni. Dia panggil hypoallergenic lah. So benda-benda yang menyebabkan orang alergik, so benda tu dia dapat kurangkan benda tu. So kita akan cerita lagi detail lepas ni. Sebab kita punya bahan-bahan yang yang terbuktilah dapat membantu untuk kurangkan masalah alergi ni. Okey, kemudian kita akan pergi kepada do I need a new mattress? So 7 petanda kenapa kita kena ada tilam yang baru. So ini yang kalau korang perasan video tadi, NCM Rajina dia sebut berkenaan dengan 7 tanda ni kan. Yang pertama sekali, obvious sagging. Sagging ni senang kata dia ada pergerakan lah pada kita punya tilam tu kan. Tilam kita tu bila kita baring, dia mungkin dia tenggelam sikit kan daripada yang lain. So menyebabkan ataupun dia ada pergerakan lah yang menyebabkan tilam tu bila kita baring dia jadi tak selesa. Kemudian terlalu keras ataupun terlalu lembut.
Ada orang dia sensitif dengan tilam yang terlalu lembut. Orang ingat kalau tilam yang lembut ni bagus kan. Ada orang dia tak sesuai gunakan tilam yang lembut. Bila digunakan tilam yang lembut, kesan dia lagi sakit badan. So itu petanda kita perlukan tilam yang baru. Kadang-kadang kita gunakan tilam yang ada dipanggil memory foam. Memory foam ni dia lembut, tapi sampai satu masa tilam tu dia akan jadi makin menipis dan makin keras. Dan bila dia dah keras, badan kita dah rasa tak sedap dah baring atas tilam tu. So itu antara petanda dia. Kemudian uneven lumps, kalau dekat tilam kita tu ada lubang-lubang macam tenggelam-tenggelam sana sini kan. So benda tu pun menyebabkan kita tidur tak lena. Kemudian active allergies, kalau anda ada masalah alergi, ada masalah sakit-sakit badan, ada masalah susah nak tidur, dan yang paling penting sekali adalah bila kita tilam dekat rumah kita tu dah lebih daripada 7 tahun, so itu adalah petanda yang bagus, menunjukkan bahawa kita memerlukan, kita perlu tukar tilam yang baru. Kita perlu tukar tilam yang baru. Especially bila kita gunakan tilam tu sejak dah bertahun-tahun, daripada anak yang pertama pindah-pindah rumah lagi, so tilam tu mungkin dah tak bersih, tilam tu mungkin dah keras, mungkin dah tak sedap, spring mungkin dah terkeluar. So barang ni kan, tak ada benda yang kekal dalam dunia ni. Benda-benda yang ada dalam dunia ni semua sekali akan musnah. So benda-benda yang kita rasa tahan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, benda-benda tu sampai masanya dia akan rosak juga. So sebab tu kita kena rasa kita perlu ada rasa optimis dengan industri tilam ni, sebab kita tahu manusia dekat setiap rumah pasti akan ada sekurang-kurangnya satu tilam. Dan kalau dia dah baru beli tilam, mungkin dia perlukan tilam yang seterusnya. Kalau dia dah ada tilam yang bagus, mungkin dia perlukan tilam yang baru untuk menggantikan tilam bagus dia yang lama tu. Sebab tilam bagus dia yang lama tu dah bermasalah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada point Coco mattress co-created with Napier. Kejap. Apa? Boleh ambil ayah air. Alright, 7 sebab kenapa anda perlu memilih tilam kuku. So ini benda yang kita nak kena explain dekat kita punya pelanggan. Okay, 7 sebab kenapa kita nak kena pilih tilam kuku. Sebenarnya saya nak masuk dekat slide ni, tapi lepas ni. Sebab slide ni, kalau korang tengok dekat brochure ni, saya mungkin perlu syarah sikit kat korang kan, supaya bila korang nak explain dekat korang punya klien nanti, jadi lagi best tau. Sebab brochure ni bagi saya memang best gila lah. Saya dapat brochure ni, saya rasa bersyukur sangat sebab saya boleh ada point yang bagus untuk saya share kepada saya punya klien. Tapi nanti kita akan bedah sikit lah berkenaan dengan brochure ni. Okay, yang pertama sekali adalah Unit 7 Zone Spine Support. So kita punya tilam menggunakan menggunakan 100% latex. Latex ni adalah, thank you. Latex ni adalah getah asli lah, senang kata kan. Dalam bahasa Melayu kita panggil getah asli. Dalam bahasa Inggeris dipanggil latex. So senang kata getah asli lah. So sebenarnya untuk industri tilam ni, ramai yang tak sangka bahawa sebenarnya yang best bukan benda-benda yang hybrid, bukan benda-benda yang buatan, bukan benda-benda yang diperbuat daripada foam apa semua tu. Yang paling best adalah bila tilam tu dia diperbuat daripada benda yang asli. Especially sekarang ni kan, kita jual tilam yang diperbuat daripada getah asli, itulah antara grade yang terbaik sekali yang orang boleh pakai. Itu antara grade yang terbaik yang orang boleh pakai lah sekarang kan. Bismillah. Sebab bila tilam yang sintetik, dia ada masalah dia yang tersendiri lah. Especially dari sudut dia punya bau, bahan chemical dan sebagainya. Lagi dari sudut keselesaan pun berbeza. Tapi kuku kita gunakan tilam jenis 100% natural latex. So dia ada 7 zone spine support. 7 zone spine support ni dia bantulah untuk kita tidur dalam keadaan kita punya badan tu rasa tersokong. Korang tengok gambar ni kan, topper layer ni yang ada bahagian ni kan, head, shoulders, lumbar, pelvis, knees, lower legs and ankles. So 7
tujuh kawasan ni lah adalah kawasan yang dipanggil 7 zone spine support tu. Okay. Kemudian back care. Okay, sebelum tu kita baca kat sini, research has shown that Napier latex is amazingly good at minimizing pressure points. So tilam Napier ni dia sangat dia sangat baik untuk mengurangkan pressure point, point-point tekanan dekat badan kita. Sebab badan kita ada bahagiannya mungkin lebih berat daripada yang lain. So tilam ni dia sangat bagus untuk mengurangkan kesan-kesan pressure tu. So benda ni menyebabkan tidur kita dapat tidur kita lebih berkualiti lah. Okay, kemudian back care iaitu penjagaan tulang belakang. So itu adalah sebab kedua anda perlu memilih tilam kuku Napier. Yang ketiga adalah keselesaan, sebab tilam ni selain daripada kita gunakan natural latex, dia ada bahagian atas dia panggil Dustic Freeze. Kuku Dustic Freeze. Saya sebelum ni tak tahu. Lepas saya gunakan tilam kuku baru saya tahu Dustic Freeze ni, ya Allah, sedap gila. Itu je saya boleh cakap. Orang baring atas dia rasa macam kena peluk badan kan. Sebab dia betul-betul grip kat kita punya badan. So yang ni kita akan cerita lepas ni. Kemudian zero motion transfer macam kita sebut tadi, dan hypoallergenic berkenaan dengan alergi kan, kalau mungkin ada masalah gatal-gatal. Lagi-lagi kalau macam baby sebahagiannya dia ada masalah macam sensitif dengan hama ataupun sensitif dengan benda-benda yang allergen lah kan, dan menyebabkan kulit dia rasa gatal-gatal. Tapi tilam kuku Napier ni kita dah tested tau. Kita ada sijil kita yang membuktikan ada orang, tak silap saya lah, dia test baring atas tilam kuku Napier ni, tilam Napier tanpa baju lah, lebih kurang macam tu lah. Tapi tak menunjukkan kesan keradangan pada badan dia. So benda tu terbukti. Nanti kita akan share dia punya sijil. Kemudian pengudaraan yang baik, dekat bahagian atas dia tu memang saya boleh cakap lah, atas dia tu sejuk dan kita dapat rasa dan pengudaraan dia adalah baiklah. Sebab apa? Dia menggunakan latex jenis open cell structure. Open cell structure ni maksudnya dia jenis berlubang-lubang, menyebabkan udara boleh bergerak dengan lebih bebas dalam tilam kita tu. Dan yang terakhir sekali adalah tilam kita ni dah terbukti, dah diuji dan dia sangat durable, sangat tahan dan tahan lama lah. Berbanding dengan jenis-jenis lain kan. Kita gunakan latex. Latex ni dia punya sifat pejal, kenyal dan melantun dia tu sangat baik berbanding kita gunakan memory foam dan selainnya lah. Apa dia? Spek. Okay. So dia sangat tahan dan sangat kuat lah. So bila customer beli, walaupun dia nampak tilam ni mahal lah tilam ni, tapi tilam ni tahan lama. Kita boleh jamin benda ni tahan lama dan kita bagi warranty sampai 10 tahun. So kalau ada masalah sagging selama dalam tempoh 10 tahun tu, dia boleh contact kuku untuk minta claim warranty. So benda ni memang kita berani bagi 10 tahun sebab kita yakin tilam kita ni adalah tilam yang bagus. Kemudian kita pergi kepada teknologi tilam latex. Okey, sebelum tu boleh tak sesiapa tanya, kalau ada sebarang soalan ke, ada benda yang tak clear ke, korang boleh tanya dulu. Ada tak sesiapa nak tanya soalan? Clear, laju sangat, perlahan sangat? Boleh tulis dekat ruang komen ke, ramai tak dengar? Cik. Semua masih ada lagi ya? Minta respon Ada, Hamzana. Ada. Okey, terima kasih sebab respon. Boleh faham ke apa yang saya share? Alright, jelas Okey, thank you. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya je saya anytime. Okey, kemudian kita pergi kepada teknologi tilam Napier. Teknologi tilam Napier. Okey. Macam yang saya sebut tadi tilam Napier ni, kalau korang try check dekat Google, Napier ni dia adalah satu company yang dah lama establish. Tak silap saya since 1970-an kot. Company LSK ni dah establish, dan company LSK ni dia adalah sebuah syarikat getah dekat Malaysia dan dia menghasilkan produk-produk berasaskan getah. So Napier ni adalah salah satu company
yang berada di bawah LSK yang menghasilkan produk berasaskan getah iaitu tilam. So sebab tu negara kita ni adalah negara pengeluar getah yang antara yang besar lah, antara yang besar ataupun terbesar. So kita adalah sebuah negara pengeluar getah yang besar. So sebenarnya bila kita keluarkan tilam jenis Napier ni, kalau kita buat research dekat luar negara sana, memang orang mencari juga tilam jenis latex ni. Sebab apa? Sebab tilam jenis latex ni dia ada kelebihan dia yang tersendiri yang tak ada pada tilam-tilam yang lain. So kita bayangkan dekat negara-negara barat sana, seperti di especially dekat Eropah sana kan, diorang tak boleh nak tanam getah, diorang tak ada getah. So kalau diorang nak buat tilam getah, dia kena dapatkan getah daripada negara macam negara kita, Brazil, Indonesia dan selainnya. Tapi kita ada getah kita sendiri dan kita keluarkan getah, tapi kebanyakan rakyat Malaysia tidak menyedari bahawa getah asli ni adalah satu produk yang premium. Nampak tu? Getah asli ni adalah satu produk yang premium sebenarnya. Alright. Sagging ni permukaan menggerutu ke bos? Sagging ni macam mana saya nak cakap Sagging ni maksudnya kita punya tilam tu dia macam alignment dia lari lah, lebih kurang macam tu. Alignment dia macam lari. So bila alignment dia lari sebanyak 4 cm, nampak dia lari dia macam dia lari 4 cm. So benda tu trigger untuk kita dapatkan warranty daripada kuku. Okey, Kak Yati warranty 10 tahun untuk apa? Warranty 10 tahun untuk yang kita sebut pasal sagging tadilah. Faizal tengah bayangkan tidur atas tilam kuku ni. Yes, korang sebelum bayangkan buka Ibrah Store, beli, pasang dekat rumah. 100 setengah sebulan kan. Tapi memang saya boleh cakap lah berbaloi tilam ni. Memang sedap. Memang sedap. Okay, first kali tilam kita adalah 100% natural latex dan aniline free latex. So berkenaan dengan natural latex kita dah cerita tadi. Kita menggunakan tilam latex ni memang jauh lagi sedap lah. Memang lagi sedap daripada tilam yang diperbuat daripada bahan sintetik. Dan kita punya tilam ni adalah aniline free. Aniline free ni dia bebas daripada bahan kimia ataupun bahan kimia aniline. Aniline ni kira dia benda yang bertoksik lah. Dia digunakan dalam industri getah ni untuk dia nak menghasilkan final product lah. Benda ni saya tanya abang saya, dia chemical engineer. So dia cakap dekat saya, saya tanya dia, aniline ni benda apa kan? So dia bagi tahu, dia explain dekat saya, aniline ni dia macam dia bukannya produk, tapi dia adalah satu chemical yang digunakan untuk menghasilkan end product lah. Macam tilam adalah end product daripada getah. So dia gunakan aniline untuk menghasilkan tilam. Tapi kuku itu tak gunakan aniline untuk menghasilkan tilam. So kita punya tilam ni kita panggil food grade lah. Dan selamat untuk dibaring atas dia. Bau dia pun lebih selamat berbanding dengan tilam yang ada bahan toksik lain. Zero motion tu macam mana? Zero motion tu bermaksud, zero motion tu maksudnya bila kita baring, ada orang dekat sebelah kita bergerak-gerak ke, lompat-lompat ke apa, orang yang tengah baring tu dia tak terasa sangat kesan lompatan orang yang tengah melompat-lompat tu ataupun tengah bergerak-gerak, berguling-guling, tak terasa sangat. Itu zero motion. Rizal, kalau kita beli untuk diri sendiri, dikira sale kita ke? Yes. Beli untuk diri sendiri, kira sale untuk kita. Kita akan dapat commission balik pada bulan depan. Okay, kemudian no fillers. Napier products do not contain any fillers that are added by other brands to increase the density of the latex at the compromise of durability and aeration. Okay, so kita punya latex tu kita tak ada tambahan dengan bahan-bahan lain tau. So kita punya ni memang 100% latex. So kita tak bukannya benda yang hybrid, bukannya macam campur satu lapis latex, satu lapis benda lain, satu lapis latex ke benda lain kan. So benda tu masih lagi bukan dikira 100% latex. Tapi kuku memang sekeping tu memang betul-betul dia latex sahaja. Kemudian far infrared technology, Napier is the first to use FIR. FIR tu far infrared technology. To remove water content from latex. So benda ni bagus lah. Bila tilam kita, dia boleh jadi kan macam
anak bocor ke sebab kencing apa semua kan. So benda-benda macam ni menyebabkan tilam kita basah dan susah nak kering. Tapi kita dengan teknologi FIR ni, dia sangat bagus untuk untuk nak menyingkirkan ataupun nak remove air daripada tilam kita. Okay, so dia akan jadi lebih cepat untuk kering lah. Sebab dia tak suka kepada orang kata kepada benda-benda kelembapan lah. Copywriting macam mana nak karang sebab FB kalau related words menjual words kesihatan penyakit dia akan detect menjual. Untuk fasa pertama ni saya punya saranan lah, kurangkan menjual dengan manfaat kesihatan. Kurangkan menjual dengan manfaat kesihatan. Kalau boleh berhati-hati dengan perkataan yang kita pakai. Sebab betul memang kalau especially kalau kita letak iklan dekat marketplace itu lagi sensitif. So itu nanti kita akan cerita nanti macam mana nak buat copywriting. Kemudian anti fungal and antibacterial sebab kita punya bahan lah natural latex tu dia dapat menghalang daripada pembiakan fungus dan bakteria. So dia menyebabkan tilam kita tu sentiasa dalam keadaan yang bersih lah dan sedap untuk dibaring untuk dan selesa. Dan kemudian hypoallergenic, kita macam yang kita sebut tadi berkenaan dengan orang yang ada masalah alergi, hama dan sebagainya. Sebab hama tak suka pada bahan yang digunakan oleh tilam kuku. Dan last sekali FDA approved. Napier uses rubber chemicals that achieve well above the FDA approved standards. So bahan yang digunakan untuk membuat tilam ni pun dia dah dapat sijil daripada FDA lah, lebih kurang macam tu. Maksudnya walaupun air tumpah mudah kering ke, bukanlah nak kata benda ni dia terlalu cepat untuk kering ke apa semua kan, tapi dia disebabkan dia ada teknologi FIR tu, dia mempercepatkan sikit lah kita punya proses untuk mengeringkan tilam tu. Lagi-lagi tilam jenis jenis latex. Latex ni bukannya benda yang menyerap getah, bukannya bahan yang menyerap air kan. So itu juga antara sebab lah bagi saya nampak logik dia dekat situ jugalah. Sebab tilam kita ni dia ada banyak lapis tau. Dia dekat atas dia lain, tengah dia lain, bawah dia lain. Lepas tu dekat bahagian bawah lagi tu lain. So dia ada banyak lapis. Dia macam kita buat sandwich, dalam dia ada sayur, ada sos, ada burger, ada mayonis apa semua kan. So dia ada lapis-lapis dia kan. So macam tu juga tilam kuku, setiap lapis tu dia ada fungsi dia sendiri. Okay, product features. Ini adalah kita punya features, kita punya ciri-ciri. Okay, banyak benda yang kita dah sebut tadi lah. Ini gambar dia lah. Gambar ada lagi. Kalau boleh minta dekat korang punya NM, gambar-gambar tilam kuku. Tilam kuku kalau korang tengok dalam gambar ni tak apa cantik sangat. Kalau banyak lagi gambar yang cantik. Masa saya dapat tilam ni pun saya rasa macam, woi gila lah dapat tilam kuku macam ni, cantik apa ni. Memang nampak nice lah. Masya Allah. Okay, A-series mattress. So korang boleh tengok sini first and only aniline free. Benda ni semua tadi kita dah sebut lah. Alright, kita pergi kepada anatomi dia. Anatomi dia punya spesifikasi dia lah. Tilam ni macam mana dia punya lapisan-lapisan dia ni kan. So korang tengok dekat sini dululah. Saya tunjuk kat sini. Nampak Kalau nampak cakap nampak. Tulis nampak. Sebentar. Nampak tak yang bahagian ni? Apa ni? Screen. This one. Nampak kan yang warna biru ni? Made from grade A quality materials. So kita ada lapisan yang pertama adalah cover layer. Kita gunakan Dustic Freeze technology. Kemudian kita ada topper layer iaitu aniline free 100% natural latex yang menggunakan hypoallergenic properties. Kemudian bawah dia adalah insulation layer. Kita gunakan white felt.
Dan bawah sekali base layer adalah bahagian bahagian spring lah, yang mana dia berfungsi sebagai pressure point relief, dan zero motion transfer tu berlaku dekat bawah sekali itulah. So dekat atas tu bahagian dia punya topper, bawah tu bahagian dia punya spring. Insulation tu kalau bahasa Melayu dia senang kata bahan yang penebat haba. Penebat haba ni adalah benda yang dapat macam mana cakap penebat dia tak suka kepada haba benda tu kan. So dia akan mengingkirkan haba daripada tilam kita lah. So benda tu lah insulation. Kalau macam kita ada rumah kan, kita ada contoh apa insulation ni? Akmal, apa contoh insulation Akmal? Boleh share sikit lah dalam bahasa yang mudah. Akmal engineer, dia bijak sikit nak share benda-benda ni. Ke Akmal tak ada? Share sikit Akmal. Okay, tak apa. Tapi boleh difahami apa message yang saya cuba sampaikan. Alright, kita pergi kepada slide tadi balik. Okay. Ini adalah bahagian atas sekali. Kuku dah stick freeze PU foam. Korang nampak benda ni kan, gambar ni mungkin tak apa cantik, tak berapa menyelerakan. Tapi saya dah pakai tilam ni, saya cakap ya Allah, atas sekali ni adalah the best part lah. Bila dapat tilam ni, the best part atas sekali ni. Baring dekat tilam ni je kan, rasa macam, oi gila lah, dia punya sedap ni tu lain macam lah. Lagi-lagi sekarang ni saya baru beli katil yang baru pula. Sebelum ni saya tak ada katil. Sebab saya beli tilam size king. So saya tak ada katil sebelum ni. Korang bayangkan lah, saya beli tilam kuku, saya letak dekat atas lantai. Asalnya okey. Rasa macam okey lah juga kan gunakan tilam kuku ni. Tapi bila saya beli tilam yang, saya beli katil yang baru. So kita letak tilam tu atas katil. Saya baring, saya boleh cakap lah, ini memang meletup lah. Saya punya pengalaman menggunakan tilam kuku ni, saya rasa macam saya beli tilam yang baru bila saya ada katil yang baru tu. Sebab katil tu dia bahagian bawah dia tu saya tak tahu, mungkin katil tu special ke. Dia macam ada dia macam ada bahagian tulang dia tu macam bentuk U. So bila kita baring atas katil tu, dia akan bergerak follow kita punya badan sekalian. Tapi saya tak ada pengalaman gunakan tilam kuku atas katil sebelum ni. So saya rasa sama je kalau guna mana-mana katil sekalipun. Sebab bila dia berada di permukaan yang lebih tinggi, dia punya pergerakan tu nampak mungkin lebih fleksibel lah dekat atas kita punya dekat bila kita baring atas tilam tu. Okay. So ni pengalaman je. Saya just cerita pengalaman. Dan stick freeze ni dia adalah bahan yang dibuat untuk bahagian topper layer dia itulah, bahagian atas tu, dan benda tu kita boleh pilih sama ada kita nak topper tu yang jenis lembut ataupun jenis yang keras sikit. So yang lembut ke keras kejap lagi kita akan cerita yang mana satu yang sesuai. So stick freeze ni dia adalah bahan yang dibuat dia benda yang anti-static lah. Bila kita duduk atas dia tu, kita tak akan rasa macam renjatan elektrik lah. Macam bila kita ada statik, kita pegang benda tu, kita rasa macam ada kesan kara-kara kan. So benda tu tak ada. Disebabkan oleh dia anti-static. Kemudian dia juga adalah bahan yang dipanggil macam hypoallergenic jugalah dia punya bahagian atas ni kan. Maksud saya dekat atas tu dia tak suka kepada benda-benda yang membawa kepada alergi ni. Hama pun dia tak suka berada dekat bahagian atas sekali, dekat stick freeze tu. Dan yang ketiga, bahagian stick freeze layer ni, kita macam saya sebut tadi kan, kita boleh pilih sama ada kita nak yang soft ataupun firm. So kalau korang tengok dalam gambar, dia nampak macam beralun-alun tau. Kalau korang tengok gambar yang betul, dia macam beralun-alun. So dia dekat atas ni lah yang membuatkan kita rasa bila kita baring atas tilam tu, kita rasa macam ada cengkaman dekat kita punya tubuh badan. So itu yang menyebabkan baring dekat tilam ni jadi lagi sedap lah. Saya nampak benda tu. Itu pengalaman saya guna sendiri. So anti-static, anti-dust mite. Dust mite ni adalah hama lah.
Macam kita sebut tadi kan, dia menyejukkan juga. So bila korang dapat tilam ni, korang pegang dekat dia punya dustic freeze ni, korang akan rasa sejuk. Korang akan rasa sejuk. Benda ni saya dah tanya beberapa orang, saya dah tanya NCM lain, saya dah tanya NCM juga. Dia ada pengalaman yang sama. Saya tanya wife saya juga, dia pun kata benda yang sama. Dia pegang dekat topper layer tu memang rasa sejuk. Okay. Okay, kemudian kita pergi kepada spesifikasi. Benda ni tak apa, korang boleh baca je kot dalam apa ni, sebab spek ni benda yang sama. Cuma bahagian mattress hardness ni, saya dah buat research sebelum ni. Soft D65 dan firm D80 ni, soft D65 ni dia sebenarnya bukan soft tau. Dia sebenarnya pada tahap medium. Dia tak terlalu lembut. Sebab kalau dekat luar sana, dekat negara barat lah yang saya perasan, diorang punya tilam ada grade yang berbeza-beza. Ada yang very soft, medium dengan firm. So orang boleh pilih macam tu. Macam kita ada dua je. Kita ada soft dengan firm. Tapi benda ni mungkin sesuai untuk rakyat Malaysia lah. Sebab kita punya tahap kelembutan tu, dia tak terlalu lembut. Tapi dia tak keras. Yang firm ni saya tak try lagi lah. Tapi D80 ni kira memang quite firm lah. D65 ni saya nampak quite medium. Okay. Kemudian kita pergi kepada point seterusnya lagi, layer by layer. Material information, manalah Okey, kalau korang tengok dekat tilam ni, dia punya keliling ni kita gunakan foam. Kita gunakan foam biasa. Foam ni untuk nak melindungi kita punya pocket spring ni lah. So memang kita akan gunakan jenis foam yang biasa. Kemudian kita punya insulation layer kita gunakan white hard felt. So kita gunakan material jenis hard felt, jenis felt. Felt ni dia lebih dia adalah insulation macam aku mahu tulis insulation layer ini untuk mengelakkan daripada pengaliran haba secara lebih pantas. Kelebihan kita guna punya topper adalah anti-skid topper. Biasanya topper ini macam additional item yang senang bergerak-gerak bila kita tidur. Okay. So Akmal dah explain. Okay. White felt ni dia adalah insulation lah. Dia adalah benda yang dapat mengelakkan pengaliran haba dengan daripada berlaku dengan pantas. So kita gunakan hard felt. Kalau macam company lain ada yang gunakan sabuk kelapa. So sabuk kelapa ni masalahnya adalah dia lebih mudah diserang oleh macam serangga ataupun mungkin pepijat ke ataupun hama anak-anak dan sebagainya lah. Tapi kita tak gunakan benda tu sebab benda tu dia ada kelemahan dia tersendirilah. So sabuk kelapa sawit. So sabuk kelapa sawit ni dia ada kelemahan dia tersendiri. Dia mungkin ada kelebihan tapi dia ada dia punya weakness dia sendiri. Dari sudut itulah. So untuk jangka masa yang panjang bila kita gunakan jenis sabuk ni dekat kita punya tilam, so bayangkanlah mungkin sampai satu masa anak-anak akan datang. So tak best kan. So kita gunakan tilam kuku, kita tak gunakan benda tu, kita gunakan white hard felt. Korang boleh google hard felt white hard felt ni benda apa. Okey, satu lagi mungkin ada yang tertanya-tanya, kuku punya tilam ni kita tak ada memory foam ke? Kita tak ada memory foam ke? Sebab tilam lain yang mahal ada memory foam. Kenapa kuku tak ada memory foam? Okey, tunggu jap saya ambil air. Dahaga.
Tilam memory foam saya tak ada pengalaman, tapi bantal memory foam ada. Okay, so bantal memory foam apa kesan dia? Kita baring atas bantal tu, kepala kita akan slowly tenggelam, betul tak? Rizal, kan? So itulah memory foam. Tilam pun ada yang macam tu. Tapi memory foam ada kelemahan dia sendiri. Kelemahan dia adalah bila kita dah gunakan untuk tempoh yang lama, kita punya memory foam tu dia akan makin nipis. So mungkin ada orang yang bandingkan apa kelebihan tilam kuku berbanding dengan tilam kowe. Sebab tilam kowe ada memory foam. Saya sendiri adalah orang yang tertanya-tanya pasal benda tu tau. Tanya Dr. Ghazali, NCM saya lah. Saya selalu argue dengan dia. Dr. Gaz, kowe ada apa ni memory foam, kuku tak ada. Apa yang best kuku punya tilam. Tapi bila saya dah pakai, bila saya dah dapat penjelasan, bila saya ingat balik pengalaman saya gunakan memory foam, baru saya nampak. Memory foam ni dia ada kelemahan dia. Iaitu dia akan tenggelam. Dia akan macam mengeras untuk sampai satu tempoh masa dia akan mengeras. Dia akan jadi makin nipis. Macam saya gunakan saya pernah masa saya dekat Mekah dulu, saya pernah beli satu slipper Skechers. Slipper tu dia ada memory foam. Tapi lepas beberapa minggu saya gunakan dengan hari-hari pakaian. So lama-lama memory foam dia tu dah tak terasa dah. Dah rasa keras dah dekat kaki. Dah tak rasa macam ada memory foam. So itulah memory foam. Dia mula-mula sedap, lama-lama dia dah jadi benda biasa. Sama juga macam tilam. Sebab tilam memory foam ni lama kelamaan dia berpotensi lah untuk kita punya bentuk badan tu dah melekat dekat tilam tu tau. Sampai satu masa tilam tu dah jadi macam tak sedap lah sebab dia dah tenggelam macam tu kan, dan dia dah tak follow balik bentuk dia yang asal. Mungkin dia follow tapi sikit. Macam tu. Alright. Kita ada 5 zone pocket spring. So kita gunakan pocket spring. Tilam-tilam yang mahal, tilam-tilam yang power-power ni biasanya kita gunakan pocket spring. Kita tak gunakan Bonnell spring. Bonnell spring pocket spring ni kita tu tengok kat bawah ni lah. Bonnell spring ni biasanya tilam-tilam yang murah lah yang pakai. So dia interconnected. Bila orang dekat sebelah sana bergerak, yang sebelah sini pun akan terasa. Tapi pocket spring ni dia adalah spring yang diletakkan secara berasingan lah. Setiap satu spring tu dia ada dalam bekas dia, so dia berasingan dengan spring-spring yang lain. So bila kita gunakan jenis pocket spring, pergerakan orang yang ada dekat sebelah kita tu tak terlalu dirasai oleh orang sebelah. Macam tu. Sebab tu yang kita sebut berkenaan dengan zero motion transfer disebabkan oleh spring kita ni macam ni. Biasanya tilam yang mahal sahaja yang gunakan tilam macam ni. So korang tengok dekat bawah ni dia ada 5 zone, 1, 2, 3, 4, 5. So dia ada bahagian dia yang keras, ada bahagian dia yang lebih lembut. Alright. So bila kita gunakan gunakan pocket spring, dia adalah individually sealed, hence no partner. No partner ni maksudnya no partner disturbance. So dia tak ada macam pergerakan dekat bahagian sebelah sana lah. So far saya gunakan tilam kuku, saya boleh cakap benda yang sama lah. Memang nampaklah kurang pergerakan dekat belah yang satu lagi bila kita baring atas tilam ni. Okay, Bonnell spring versus pocket spring mungkin tak perlu buat pergi. Kemudian polyurethane foam box. So ini adalah foam yang digunakan lah untuk tutup bahagian tepi. Benda ni just untuk pastikan dekat bahagian tepi-tepi tilam ni lebih kukuh lah macam tu kan. It is like durable, supportive and comfortable. Okay, so benda ni tak ada apa sangat. Kita gunakan foam lah untuk tutup kita punya spring. Itu je. Insulator, white felt. Function of insulator separate between cores and upholstery. Upholstery ni bahagian atas lah. Kalau macam kita panggil car upholstery, biasanya difahami bahawa upholstery tu adalah kita punya seat tu
luar dia bahagian bahagian dia punya jenis seed kita tu lah, sama ada kita gunakan kulit ataupun kita gunakan jenis gunakan jenis fabric kan. So benda tu kita panggil upholstery lah. So macam white felt ni pun dia selain dia adalah insulator, dia bahagian bawah sekali lah daripada kita punya topper tu. So dia dekat bahagian bawah sekali. So benda ni yang dapat menjadi penebat kepada haba lah. Okay. So benda ni yang saya sebut tadi, kalau company lain digunakan sabuk kelapa, kita gunakan white felt. Padding 100% natural latex. Properties of natural latex last longer than any other types of mattress components. Less abrasive odor. So bau dia ada tapi kurang berbanding dengan synthetic latex. Sebab tilam macam kita sebut tadi lah, dia ada yang jenis sintetik kan. So sintetik ni dia ada masalah dari sudut dia gunakan bahan kimia yang berbahaya, so dia ada bau, dan dia ada masalah dari sudut bahan kimia adalah kalau dihidu dia untuk tempoh masa yang panjang, dia boleh bagi kesan pada kesihatan. Alright. Kemudian properties of natural latex, ini adalah properties dia. Kemudian ticking or covering, dusty freeze fabric. Ini dah sebut tadi. Okay, four key elements that Kuku mattress has to offer. Kemudian first adalah back care, penjagaan tulang belakang. Gunakan tilam kuku adalah untuk penjagaan tulang belakang. So kalau korang ada family ataupun kawan-kawan yang mungkin ada masalah sakit belakang baru lepas ada operation ke sebagainya kan. Teruk sangat kan baru lepas operation. Biasanya orang ada masalah sakit belakang lah, dia tidur dekat tilam dia tu tak selesa atau tilam dia tu dah terlalu lama. So dia boleh berpindah kepada tilam kuku untuk dapatkan tidur yang lebih berkualiti, untuk jaga tulang belakang dia. So untuk dapatkan posture yang lebih baik untuk kesihatan dia. Kita bayangkan lah, orang dia invest duit dia untuk dia beli tilam, dan tilam tu dapat bantu preserve kesihatan dia. Bukankah benda tu satu benda yang sangat bagus kan? Sebab orang putih kata lah, health is wealth. Kesihatan tu adalah kekayaan. Bila kita tak ada kesihatan, kita miskin hakikatnya. Sebab banyak sebab kita tak boleh buat macam-macam benda. Bila kita sakit belakang, kita sakit badan, macam-macam benda kita tak boleh buat. Kita nak bekerja, kita tak ada semangat, kita rasa macam letih, lembik, kita rasa macam tak bertenaga. Tapi bila kita punya belakang sedap kan, kita rasa macam lebih bertenaga, kita nak buat kerja pun rasa lebih bersemangat. Durability, macam kita sebut tadi, kita dah buat test dekat kita punya latex ni. So dia terbuktilah kita punya tilam ni memang 100% natural latex dan tak ada bahan tambahan pada latex kita, dan dia terbukti sangat durable, sangat tahan lama. Kalau tengok sini ada tulis in a durability test rig with a roller load of 104,000 N in a total of 60,000 cycles, which is equivalent to 10 years of 8 hours of using. Showed a score of 97 per 100 points. So dia menunjukkanlah kita punya ni memang A+ lah, memang sangat bagus. So dia membuktikan juga tilam kita ni kalau dah guna untuk tempoh 10 tahun pun masih lagi okey. Sebab dia punya markah ni 97%. Safety, so kita punya bahan adalah hypoallergenic. So orang yang ada masalah kulit, gatal-gatal apa semua tu, dia gunakan tilam kuku. Tengok dia tulis sini kan, Nepure latex has been tested and passed skin irritation test. 24 hours contact of Nepure on a braided skin found no sign of irritation. So ada orang dia pernah baring, dia buat test lah untuk tempoh 24 jam baring atas tilam kuku ni untuk tanpa orang tu menggunakan baju lah, senang kata. Dia pakai, maksudnya body dia je atas tilam tu, tak ada kesan irritation pada kulit dia. So kita punya tilam ni terbuktilah kalau macam orang mungkin ada masalah gatal-gatal lah badan apa semua kan, dia sensitif kulit dia, dia gunakan tilam kuku, insya-Allah boleh bantu untuk kurangkan masalah tu. Okay, dan last sekali adalah kita punya point yang kita boleh share dekat orang adalah cooling.
Ada beberapa sebab. First kali kita gunakan open cell structure pada kita punya tilam. Korang tengok gambar bulat-bulat ni kan, yang lubang-lubang ni. So inilah yang open cell structure ni. Dia memudahkan pengalihan udara lah dalam kita punya tilam. So panas tu akan cepat keluar daripada tilam kita. Dan seterusnya macam saya sebut tadi lah berkenaan dengan drastic freeze tu. Drastic freeze tu sendiri dia sejuk. So saya dulu sebelum saya beli, saya sangka tilam kuku ni mungkin dia akan panas sikit disebabkan oleh kita gunakan natural attacks kan. Sebab kita dah dengar sebelum ni orang kata kalau tilam getah asli ni biasanya panas. Tapi saya nampaklah kelebihan dia first kali disebabkan dia gunakan open cell structure ni, dan yang kedua digunakan drastic freeze dekat atas tu, tilam ni memang tak rasa panas. Tilam ni memang tak rasa panas. So macam orang kita kan, ada yang tak pakai aircon, ada yang jenis tak tahan panas kan, pakai aircon pun dia berpeluh. So bila dia gunakan tilam kuku ni, insyaAllah boleh kurangkan rasa panas ni tu. So badan dia akan rasa lebih selesa lah dengan tilam kuku. Napier certifications, so ini adalah sijil-sijil yang kita ada, Malaysian Book of Records. Sebab company Napier dia dah ada sijil daripada sijil-sijil ni semua. So bila Napier ada sijil ni, secara automatik kuku pun dia ada sijil yang sama. Sebab kita punya tilam dihasilkan oleh company ni, company Napier. Kemudian kita ada Eco Institute, LGA, Excellent Tensile Strength. Tensile strength tu maksudnya kekuatan getah kita tu lah. Dia sangat kuat lah. Skin irritation test, dia adalah hypoallergenic. So orang yang ada masalah allergic dan ataupun kulit sensitif dia sesuai pakai, dan FDA approved standards. Accessories, mungkin boleh beli tilam yang ni kuku. Selain daripada kita jual tilam, kita ada jual katil sekali. Dan untuk orang yang beli kita punya servis ni, tilam ni, diorang akan dapat free service setiap 4 bulan lah. Kalau beli cash setahun, kalau ambil rental untuk tempoh 3 tahun tu dia akan dapat free service daripada kuku. Dari sudut warranty, korang boleh screenshot lah benda ni kuku mattress care. Penjagaan tilam, all kuku mattress are turn free. Biasa tilam, kalau kita gunakan tilam jenis tilam spring kan, biasanya kita dinasihatkan untuk membalik-balikkan tilam kita. Untuk tempoh 6 bulan sekali, terbalikkan tilam supaya kita punya tilam tu tahan lama kan. Tilam kuku tak perlu buat benda tu. Kemudian be extra careful not to hurt your back when you move or carry Napier mattresses. Tilam kuku ni berat dia 55 kilo untuk size queen, 65 kilo untuk size king. Saya dah pernah angkat, memang berat, memang betul-betul berat, 65 kilo tu. So kalau angkat kena hati-hatilah. Pasti kalau orang perempuan better tunggu suami ada dekat rumah, baru angkat dia punya tilam bersama suami dia. Kalau nak bersihkan ke apa kan. Kemudian jangan expose to direct sunlight. Do not expose Napier mattresses to prolonged direct heating. Kemudian jangan spill liquid atas tilam. Kalau contoh ada air tertumpah ke apa ke, buka kipas je. Tak perlu pakai hair dryer ke, pakai iron ke apa, benda tu tak perlu buat. Pakai kipas sahaja. Kemudian elakkan daripada gas ataupun benda-benda yang berasid, solvent ataupun minyak. Do not expose Napier latex to direct contact with metallic materials. Kemudian FAQ. Why my mattress feels different from the showroom? Biasanya kalau orang dia dah beli tilam kuku, dah lepas guna 5-6 bulan, 2-3 bulan, mungkin dia akan rasa berbeza sikit. Sebab apa? Sebab tilam dia tu dah ikut adjustment tubuh badan dia. So untuk satu tempoh dia akan ikut adjustment tubuh badan dia sikit. So mungkin dia akan rasa berbeza. Tapi tilam dekat kedai biasanya tilam baru, dan orang dah ramai test atas tilam tu, so mungkin dia akan rasa berbeza sikit. Kemudian, will my mattress get body impression? Body impression in modern beds are normal and generally an indication that the comfort layers are working with your body. So body impression tu kira tilam tu dia follow kita punya posture badan kita lah.
Kemudian kenapa tilam ada bau? So bau ni mungkin untuk satu tempoh yang pendek mungkin akan ada. Tapi pengalaman saya sendirilah, saya gunakan tilam kuku ni, saya rasa macam tak ada bau pun saya. Tak ada bau pun. Tak ada benda yang ketara lah. Senang kata tak ada bau yang ketara. Saya rasa tak ada bau. Walaupun dia latex tapi tak ada bau. What trigger warranty claim? Sagging of more than 4 cm will trigger warranty claim. Place a long straight edge like a broom handle across the mattress surface. Measure from the underside of the straight edge to the top of the quilt design, not the stitching line. Okay. Kalau nampak ada perubahan lah sebanyak 4 cm, so benda tu trigger warranty lah kalau macam contoh ada sagging sebanyak 4 cm. Tapi benda-benda lain kalau ada tertumpah kopi ke, anak kencing ke, berak atas tilam tu, so benda tu kita tak boleh nak claim warranty lah. Warranty dia adalah pada benda ni. So untuk tempoh 10 tahun kita akan ada warranty untuk sagging. Okay, kemudian coils or wires that are loose or broken, coils or wires that protrude. So ni benda ni lah kalau macam ada masalah dekat kita punya spring tu, so benda tu juga akan trigger warranty claim. Okay, so ini adalah size lah, size queen ataupun king. Benda ni normal lah, so, dia punya size ni memang size yang biasa digunakan. Cuma tilam ni dia punya tebal dia 35 cm tau. So bila korang nak beli, kalau korang ada customer yang nak beli cadar untuk tilam, cakap dekat dia tilam kita ni dia besar. So dia tak boleh gunakan tilam queen yang biasa punya cadar. Dia kena gunakan yang berbeza. Macam saya beli dekat nama kedai ni Akemi. Akemi ni dia ada dia punya cadar, dia punya dia punya ketebalan tu dia boleh follow lah. Sebab dia punya size tu sampai 40 cm, tilam kita 35 cm, so dia boleh fit masuk dekat tilam kuku ni. So kalau korang ada customer yang beli tilam kuku, kena pastikan kalau diorang tanyalah, bagi tahu tilam kita ni dia tebal, so dia tak boleh gunakan cadar yang biasa. Okey, bawah sini kalau ada sebarang soalan boleh tanya. Kita punya slide dah habis. So sambil saya pergi dekat slide satu lagi. Sekejap. Dekat video ni sekejap. Nanti spring tu akan dimasukkan dalam ni tau. Yelah, benda ni dia macam memagari spring tu, so that spring tu taklah gelong ke apa. Bagi nampak kemas, nanti dia balutan tu lepas dia balut dengan fabric tu dia akan nampak kemas. Lepas dekat peringkat ini, dia akan letak white hard felt on the top of the spring pula. Begini. Ini adalah spray area. Letakkan white hard. Dan selepas itu, kita punya spring pun dibalut dengan kuku co-created with naphtha fabric ini. Dibalut sekali. Apa teruskan? Saya nak ambil video. Inilah dia. Yang dah siap dibalut ya. Tinggal nak letakkan velcro di atasnya untuk letakkan topper. Oh. Inilah dia dalam spring kita. Yang ni dikatakan 5 zone pocket spring tu. So setiap spring ini dia ada kekuatan spring yang berbeza tau. Untuk support badan kita daripada atas sampai bawah. Dia bahagian spring dia macam keras sikit. Ni macam keras. And then ni lembut sikit. Yang ni dia keras balik sebab dia nak ikut bentuk badan kita. Alright. Inilah dia. Dan bila dibalut nanti dia akan bentuk macam ni nanti di dalam tilam. Okay, tadi tu video lah. Video
tilam kuku. So ada macam mana cara nak close, boleh bagi cadangan sebab ramai dah tanya tapi tak pernah close. Okey, tunggu sekejap. Dalam ni kita ada NM, Kak Zuraida. Kak Zuraida ni saya rasa lebih sesuai nak bantu jawabkan soalan ni. Sebelum tu boleh tak kita pergi kepada kita punya brochure supaya saya boleh tunjukkan dekat korang kat brochure ni ada benda apa, mungkin ada point-point saya boleh share dengan korang supaya senang korang nak gunakan point-point ni lah Saya kita just go through je. Kalau ikutkan kita punya kelas seolah-olah dah habis lah. Tapi kalau ada soalan boleh tanya je dekat ruang komen. Okey, kejap Okey, so ini adalah kita punya brochure. Kalau korang tak ada lagi boleh dapatkan daripada NM ataupun NCM. Okey, so tilam kuku X Napier A series mattress. So kita punya tilam diperbuat daripada 100% latex dan kita ada servis setiap 4 bulan untuk tilam kita ni. So tilam kita ni akan dijamin lah lebih bersih berbanding dengan tilam-tilam biasa. So kuku dengan kerjasama Napier. So ini kita dah pergi tadi. Okay, 10 amazing features for healthier sleep. 10 ciri-ciri yang best untuk tidur yang lebih sihat. Pertama, Dustic Freeze Technology, dia bagi kesejukan. Lepas tu kita gunakan natural latex, hypoallergenic, 7 zone skeletal support, hygiene, durable and firm, aniline free, pressure point relief, zero motion transfer, improve support for back pain, core 5 zone pocket spring. So benda ni straightforward. Kemudian cover layer, so cover layer macam kita sebut tadi lah, yang bahagian atas tu kan, struggling to fall asleep due to stress and humidity. So the strict freeze technology keeps the mattress cool and prevents the accumulation of dust and static for a more comfortable and deeper sleeping experience. So ni bahagian dekat atas sekali lah, bahagian Dustic Freeze ni yang saya sebut, yang saya cakap tadi kan, Dustic Freeze ni sedap kan, lembut. So bahagian ni lah. So dia anti dust mite, dia anti kepada hama, anti static dan dia menyejukkan. Benda ni kalau korang try sendiri pegang kat tilam ni memang korang akan rasa lah sejuk dekat bahagian atas ni. Kemudian topper layer kita dah sebut tadi yang 7 zone spine support. Kemudian flexible replaceable topper A series firm and A series soft. So yang firm ni dia lebih sesuai. Firm ni adalah yang lebih pejal lah, kita panggil lebih pejal. Firm ni dia lebih sesuai untuk orang yang tidur jenis jenis melintang macam jenis terlentang macam ni kan, ataupun orang yang mempunyai berat badan lebih, mungkin berat badan dia lebih 100 kilo. So biasanya lebih sesuai gunakan jenis firm, jenis yang keras. Ataupun biasanya saya dengar jugalah orang kata biasanya orang tua dia minat tilam yang keras sikit. Untuk orang muda pula biasanya lebih sesuai ambil tilam jenis yang soft ni, especially kalau tidur menyiring ataupun especially tidur secara menyiring, dan ataupun kalau individu tu dia mungkin dia mengandung ataupun dia menyusukan anak, so bila gunakan tilam jenis soft ni lebih sesuai lah, suitable for side sleepers. Side sleepers tu jenis tidur mengiring lah. So bila kita tidur mengiring, biasanya lah kalau kita tidur mengiring dekat atas lantai, kita punya bahu, kita punya tengkuk sakit. Tapi bila kita gunakan tilam jenis lembut, dia akan support lah kita punya tubuh badan tu. So ini insulation layer macam kita sebut tadi. Insulation layer ni adalah kita punya penebat kepada haba. Kalau company lain dia orang gunakan coconut fiber, dia orang gunakan sabut kelapa. Tapi kuku kita tak gunakan benda tu. Sebab apa? Coconut fiber is extremely fragile and easily absorbs moisture, providing hiding spots for bed bugs and dust mites. So dia kata kat sini kan, sabut kelapa ni dia adalah sangat rapuh dan senang nak absorb absorb cecair ataupun kelembapan.
Dan dia dapat menjadi tempat untuk hama, bedbugs, pepijat untuk nak bersarang dekat dalam tu. So benda tu tak bagus lah. Tapi kita gunakan white felt. So white felt ni lebih baik daripada coconut tadi kan, coconut fiber tadi. Base layer, ni kita dah sebut tadi. Kemudian kita ada servis setiap 4 bulan. So kita punya customer akan dapat servis lah. So servis ni korang boleh tengok dekat dalam YouTube lah. Dekat dalam YouTube ada banyak video orang dah share sebelum ni, macam mana cara servis. So servis ni saya dah buat sendiri. Kita belanja dekat rumah mertua dan rumah parents. Memang nampaklah sebab tilam yang digunakan ada tilam yang dah lama kan. Kita orang servis tilam tu, memang nampaklah keluar hitam-hitam, kotor-kotoran dekat tilam tu, dekat kita yang asalnya berada pada tilam. So memang bila orang gunakan tilam kuku, dia bukan sekadar dapat tilam yang bersih, tilam yang baru, bahkan tilam dia ni akan sentiasa dibersihkan sehingga tempoh 3 tahun. Nampak tu? So ini harga dia. Untuk saiz queen 100.5 sebulan, saiz king RM180 sebulan untuk tempoh 3 tahun. Untuk outright pula queen 4,699 dan king 4,999. So saya gunakan saiz king. Kalau korang ada customer yang nak beli secara cash dan dia ada ruang yang lebih lah, better ambil king je lah kalau dia nak beli cash, sebab beza 300 je. Okay, rasa itu sahaja daripada saya pada malam ni. Okay, Kak Zu boleh tolong jawabkan soalan tu berkenaan dengan cara nak close tilam kuku, Kak Zuraida ataupun NM Rosku, sebab NM Rosku baru close tilam, so mungkin boleh share sikit. Boleh, insyaAllah. Kak Zu, okay, alright. Sekejap saya takut bateri saya habis. Sekejap, bagi sikit je, sekejap saya tengah nak cocok je. Okay, soalan ni apa tadi? Macam mana cara-cara nak close? Boleh bagi cadangan sebab dah ramai yang tanya tapi tak pernah close. Okay. Sebelum tu saya nak bagi tahu, mungkin salah satu orang bertanya, kemungkinan ejen tak berapa nak tahu sangat pasal knowledge tilam. Jadi bila dia tak tahu, dia akan cerita layer yang first je. Tilam ni ada cooling, tilam ni ada pocket spring, tilam ni kalau orang tidur sebelah tak gerak. Dia akan cerita layer yang first saja. Jadi bila cerita macam tu je, orang tak menarik, tak rasa langsung berminat nak dengar lepas tu. Kan? Satu gitu sebab hari ni kita ada kelas kan, untuk kita tahu. So semua orang dah tahu yang Haji Fadil terangkan tadi memang superb lah. So ini pengalaman NE Kak Zu dan Kak Zu sendiri closing. Apa yang kita buat ialah kita akan cerita tentang material. Macam tadi Haji Fadil cerita, apa material kita yang kita gunakan. Sebab orang nak tahu juga material kita, sebab dia akan bandingkan dengan company C lagi satu. Macam mana pun dia memang akan, sama ada dia dah pergi tengok, dia dah di-convince oleh company yang lagi satu, ejen yang lagi satu, dan dia akan datang kat kita untuk nak dengar apa kita punya cerita. Jadi tu yang saya kata, first sediakan diri kita dengan ilmu, macam kita tahu kita nak cerita penapis air kan, kita tahu semua kan, air mineral berakali semua tu. So kita kena ada knowledge tu. So apa yang kita cerita ialah tentang produk tu, kelebihan produk tu, sebab kita nak cerita kelebihan produk kita tak ada nak condemn produk orang lain.
Kita cerita kelebihan produk tu, and then kita cerita benda tu sangat berbaloi dengan dia. Kenapa? Sebab dia mesti dah pergi dah dekat company tu dan dia tengok kat situ mungkin Queen dalam harga tak silap tadi 139. Kan kalau kita tengok kita punya mungkin nampak semua orang tengok 150. Kadang-kadang orang takut nak convince. Tapi sebenarnya kita punya kita kena cerita, kita kena tulis sikit kat dia. Kita kata kita punya 150 kali 36 bulan. Dan yang satu lagi tu mungkin dia kali kepada 60 bulan. Jadi result dia, ujung dia tu perbezaan harga tu sangat ketara kat situ. Sebab saya ada satu customer yang dia sendiri calculate harga dan dia dah tahu dah pasal produk tu, kita dah hantar dah, kita dah cerita dah pasal produk tu. Kadang-kadang customer kita ni ada separuh-separuhnya dia ada kategori, separuh dia tak kisah sangat pun apa benda pasal kau guna latex ke, kau guna memory foam ke, apa ke, dia anggap macam sama je semua. Okay, ada separuh customer dia cerita pasal harga, dia nak tahu harga tu berbaloi tak dia beli. Jadi kita kena convince pasal harga, sebab bila kita calculate-kan company lagi satu ini, saya terang cerita pasal sebab ini memang testimoni customer. Bila kita cerita pasal satu lagi company yang menjual single bed, bila kita kirakan untuk 5 tahun dan customer sendiri admit benda tu bersamaan harga tilam king kuku kita. Jadi dekat situ dia dah nampak dah, oh berbaloinya. Lepas tu satu lagi kita kena tekankan, kita ni tilam Napier. Jenama kita tu memang dah jenama bagus dah. Kalau kat luar sana, kita cakap kat customer kita, kalau kat luar sana puan pergi, puan kena beli dengan harga 7, 8,000, 9,000, ada yang 12,000. Napier. Tapi dengan kita collaboration dengan company LSK ni, kita dapat kuku X Napier ni, dia punya kualiti sama. Itu yang customer nak. Dia nak kita cerita kelebihan apa dia dapat. Dari segi sekarang ni orang akan kira duit. Duit memang orang akan kira. Sebab ekonomi kan. Jadi dia akan kira duit. Bila dia kira duit, dia akan tengok produk ni berbaloi tak untuk dia. Kenapa? Sebab setahu saya yang saya baca company yang lagi satu, okey, dia menggunakan ada yang menggunakan sabut kelapa tadi tu. So kita boleh cerita yang Haji Fadil cerita tadi, kenapa kita tak perlu pun pakai yang untuk sabut kelapa tu, sebab nanti dia berabuk, berapa tahun nanti dia berabuk, akan ada hama, akan menyebabkan kita punya tindak balas dengan kulit kita. Itu kita kena educate customer kita. Itu penting. Macam kita cerita juga kepada customer kita, cerita pasal penapis air, penapis udara. Sama. Tu sebabnya masa kita orang dulu, masa zaman akak join 2015, kuku orang tak kenal. Tapi masa tu kita cerita teknologi yang kuku bawa ni, nano positive filter ni, apa bendanya. Dan kenapa kita perlu guna minum air kuku. Kenapa kita perlu minum air mineral berakali. Apa function dia. Kita educate orang. Macam korang sekarang mungkin korang cerita 66, murah ni. Jadi korang tak bagi knowledge tu kepada orang. Jadi apa tugasan kita sebagai ejen ialah kita kena faham dulu produk tu dan kita kena educate customer kita. Baru customer kita akan nampak, oh dia ni memang ejen yang betul lah. Ejen yang berilmu dan memang dia kadang-kadang kita menjual ni bukan saja-saja kita saja nak jual je tau. Sebab kita nak serve customer kita. Jadi dia kena faham. Dan dia kadang beli bukan sebab barang kuku murah ke ataupun apa. Dia beli sebab korang. Betul tak? Betul. Dan jangan give up dengan customer yang dah banyak dah cerita. Berapa banyak?
Siapa yang cerita tadi tu? Berapa banyak dia cerita? Berapa ramai yang tanya? Saya nak tahu. Berapa ramai? Siapa yang tanya tadi? Siti Hamzah. Okey, saya nak tahu berapa ramai yang dia dah cerita, berapa ramai yang tanya tu yang tak jadi tu? Cik cerita sikit. Boleh buka mic Boleh buka mic Siti Hamsanah. Berapa ramai yang tanya? Dan berapa ramai yang Siti dah cerita kat orang pasal tilam ni? Yang tak close tu? Dalam 5 orang. Orang. Belum cukup lagi Siti. Cerita lagi. Pengalaman saya dengan ejen saya cerita lebih daripada 10 orang akan close satu. Kita cerita lebih lagi, kita akan dapat lebih lagi. Sebab, tapi customer yang 5 orang yang tadi tanya tu yang tak close tu, kita jangan tinggalkan. Kita follow up dia. Sebab saya ada satu customer yang ejen saya follow up lebih kurang 2 bulan setengah. Baru-baru ujung bulan lepas baru dia ambil. Dan dah pasang pun awal bulan 4. Lebih kurang 2 bulan. 2 bulan lah dia follow up customer ni. Banyak kali follow up, call, datang jumpa. Dia datang dekat brandstore kita cerita balik. Lepas tu nanti 2 minggu lagi dia datang, dia call kita WhatsApp, dia datang balik. Tak beli juga. Jadi jangan give up. Jadi ada knowledge tu, kalau dengan manager tu power dah. So tanya dia orang. Tools dia semua dah ada dah. Jadi korang tinggal nak educate je customer korang. So don't give up. 5 tu sedikit. Belum banyak lagi. Okay? Harap-harap boleh membantu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Zul sebab sudi berkongsi pada malam ni. Okey semua, kalau ada sebarang soalan boleh tanya. Last question. Kalau tak ada kita akan tutup sesi pada malam ni sebab kita dah dekat pukul 11. Kelas kita agak lama sikit malam ni kan. Tapi rasa komprehensif tak kelas malam ni? Macam apa yang kita kongsikan pada malam ni membuka mata korang tak ataupun korang dapat tak something? Dapat banyak. Okey, alhamdulillah. Ada tak sesiapa yang boleh share lagi apa benda yang korang mungkin pelajari pada malam ni, apa benda yang korang rasa saya perlu tambah ke? Okey, tak apa. Kalau tak ada respon mungkin sebab kita punya kelas ni dah lama ni. Tapi alhamdulillah kita punya NCM dah rekod kelas untuk malam ni. So thank you very much NCM Dr. Gas sebab sudi rekod. Okey, terima kasih semua sebab sudi hadir pada malam ni. Semoga korang semua dapat close ramai pelanggan untuk tilam kuku dan dipermudahkanlah urusan untuk bulan ni dapat lebih ramai pelanggan berbanding bulan yang lepas. Dan yang terakhir sekali saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan yang bakal menjelma pada minggu hadapan. So semoga kita semua dapat menunaikan ibadah puasa dengan keimanan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan banyakkan berdoa di bulan Ramadan ni yang menjelang ni untuk kita dimudahkan urusan kita pada tahun ni dan tahun-tahun akan datang bersama dengan kuku sebab bulan puasa kan, bila bulan Ramadan ni kita punya doa lebih makbul kan sebab ada kelebihan dekat situ especially waktu berbuka puasa waktu 10 malam terakhir Ramadan. So banyakkan berdoa agar dimudahkan segala urusan kita. Okey. Dan akhir sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kalau ada silap dan salah yang saya ucapkan sebelum ni. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.